Dah kali yang kedua, riwayat hadis yang kedua, waktu aku umur 13 tahun. 13 lagi sekali kena bedah. Main dari malaikat. Cara yang sama juga macam surah Mi'raj tu. Kali yang ketiga Rasulullah dibedah sewaktu dia nak dapat wahyu. Dapat wahyu, sebelum terima wahyu Iqra tu, diriwayatkan dalam kisah Nabi dibedah kali yang ketiga. Ada riwayat. Kali yang keempat, yang kita bincang Isra dan Mi'raj. Tapi saya nak cerita tadi yang dikatakan bawa keluar yang Anaqah Sauda, yang kata Jibril ini bahagian syaitan daripada hati Nabi. Orang kata tengok hati Nabi pun ada bersama syaitan. Salah tuan-tuan, tak betul. Macam ni. Kata Syekh Ma'ali Al-Maliki, yang dibuang tu adalah bahagian rahmat Nabi kepada syaitan. Mungkin tak faham, saya cerita sikit. Macam ni. Kan kita duk biasa dengar ayat ni. Tapi lah ni tak ada lah ayat ni sebab dia tak pergi menteri lah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betul. Biasa dengar dah ayat ni. Macam biasa dengar lah. Nampak? Hari ni kurang dengar dah. Rahmatan lil alamin. Kurang sikit lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Saya terseksa dengan dia setahun 24. Seksa dengan dia pasal apa? Kalau dia main rasmi, saya ada kursus tahun 4. Sepanjang tahun dia tak bulan ada kursus. Kursus perkadiran fuqaha latihan fatwa. Dibuat oleh Jati, Himpun, Perak, Kedah, Pulau Pinang, Perlis. Semua wakil Ustaz daerah seorang. Jadi antara program tu yang dirasmi, dia sekali dia rasmi. Dia rasmi di Bukit Merah. Sakit telinga berdesing. Nampak tak? Maksudnya hati tu geram sampai lang ni. Tak habis sampai dendam ni. Nampak tak? Bukan apa, dia bubuh kita pada hadapan ustaz tu, guru ni. Apa ingat kami cokiak? Kalau nak bubuh orang ni tak apa lah, ni bubuh kita tu guru. Yang main tu perkara fuqaha. Fuqaha masuk ustaz-ustaz yang datang, kami ni mengaji selama 3 hari 2 malam. Kami kena mentelaah beberapa subjek, antaranya qawaid fiqh, dia panggil fiqh al-mu'asarah, iaitu tentang fiqh yang moden, tentang muamalat, tentang usul fiqh, macam-macam lah. Dia tak boleh ada fiqh muqaran, perbandingan mazhab, kitab-kitab semua dalam bahasa Arab. Yang pimpin tu Ustaz Fawaz dan Tuan Ali Fadinah. Jadi bila kita mengaji, kita nak mengaji, kita nak dengar dia cakap. Nampak tak? Geram kita. Dia ulang tu rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Nampak tak? Tapi tuan-tuan, konsep rahmatan lil alamin kita faham. Allah Ta'ala kata, aku tak utuskan kamu melainkan rahmat untuk sekalian alam. Rahmat sekalian alam dia apa? Bila sebut alam, masih wallah, apa yang selain daripada Allah. Maksud Nabi di punca rahmat yang kita ada hari ini. Kalau Nabi tak ada, kita pun tak ada hari ini. Nabi tu sayyidul wujud, punca kewujudan kita Nabi ya. Punca kewujudan kita Nabi. Waktu Allah tiupkan roh dalam badan Nabi Adam AS, Nabi Adam bubuh ke bumi. Nabi Adam minta tangan ke dalam doa kepada Allah Ta'ala. Ini dalam kitab Khasaisul Kubra Imam As-Sayyuti. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, kitab Al-Mustadrak. Hadis ini kata guru saya, hadis hasan di ghairi. Hadis yang bertaraf hasan. Jangan duk kata palsu dhaif dah. Dengar betul-betul. Nabi Adam sampai ke bumi, pertama dia minta doa ke Allah apa? Tawassul. Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafarta li. Ya Allah, dengan keberkatan Nabi Muhammad, ampunlah dosa aku. Nabi kata macam tu. Nabi Adam kata, ya Allah, dengan keberkatan Muhammad, ampunlah dosa aku. Nabi Adam tak ada dosa lah, dia maksud. Sama juga Nabi-Nabi lain, cuma kesilapan juga dosa. Dia tawassul dengan Nabi Muhammad. Padahal Nabi tak ada lagi, baru ada seorang kan. Hawa pun tak ada waktu tu. Allah Ta'ala kata, fakaifa arafta Muhammadan waqad walam akhluquh. Macam mana hang kenal Muhammad, aku tak cinta dia lagi. Kata Nabi Adam AS, dia kata, sewaktu kau masukkan dalam diri aku roh, farafa'tu ila qawaimil arsh, farafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, fara'aitu ala qawaimil arsh, aku tengok di atas papan arsh, maktuban, tertulis, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini perkataan ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Arsh, papan arsh, di atasnya tertulis tertera macam kita hari ni lah. Ni tak ada apa. Majlis surah la ilaha illallah besar-besar kan macam tu lah. Lalu kata Nabi Adam, aku ni tak kenal dia, tapi bila aku tengok nama dia sebelah nama kamu, aku yakin pasti dia ni mesti special pada kamu.
Mesti dia orang yang kamu pandang sayang. Jadi aku bertawassul dengan dia, moga kamu ampun dosa yang aku buat silap, makan buah bumi dan sebagainya. Lalu kata Allah, ya Adam, laulahu ma khalaqtu. Wahai Adam, kalau tak kerana dia, aku tak ciptakan kamu. Maksudnya apa? Maksud kalau tak kerana Nabi Muhammad, kita pun tak ada. Sebab kita ni semua mai daripada Nabi Adam. Betul tak? Kita kena sedang yang tu. Okey, faham? Rahmatan maksudnya apa? Pertama, rahmat, dia punca kewujudan kita ada kat dunia. Untuk semua alam yang ada, langit, bintang, bumi, semua ni takkan ada kalau tak kerana Nabi Muhammad SAW. Kena sedang diri sama. Puak-puak kafiat yang hina Rasulullah ni, kena ingat sama benda ni. Kemudian rahmatan lil alamin maksudnya yang kedua, bila Nabi lahir kat dunia, Nabi ni sayang, rahmat, kasih pada semua makhluk. Tak kira dia malaikat ke, tak kira dia Islam ke, tak kira dia kafir ke, tak kira dia makhluk binatang ke, semua Nabi rahmat. Rahmat Nabi kalau bagi orang Islam, fahamlah. Banyaklah rahmat bagi orang Islam. Rahmat Nabi juga bagi orang kafir. Macam mana rahmat Nabi bagi orang kafir? Orang kafir Nabi tak bunuh walaupun tak masuk Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tak pernah kita paksa orang kafir suruh pisau tak tepuk dia masuk Islam. Tak masuk pun tikam. Tak biasa Nabi ajar macam tu. Rahmat bagi orang munafik. Nabi kenal dia munafik berkhianat. Tapi Nabi kata apa? Aku takkan bunuh dia kau. Kerana aku takut nanti orang kata aku bunuh sahabatku sendiri. Orang munafik jalan depan Nabi ni senang rena je. Datang solat macam biasa. Sedangkan dia munafik, Nabi kenal dia, tapi Nabi tak bunuh dia. Rahmat Nabi SAW. Tuan-tuan, dalam rahmatan lil alamin untuk semua alam, termasuk juga pada asalnya Nabi juga rahmat dia kepada jin, syaitan dan iblis. Nabi rahmat pada mereka juga. Maksudnya Nabi ni rahmat pada mereka. Kalau tak dibuang, rahmat pula yang dibuang daripada hati Nabi SAW. Itu kata Syekh Ma'ali Al-Maliki, dalam hati Nabi itu penuh rahmat pada semua orang. Tapi malaikat ataupun Allah Ta'ala nak buang bahagian rahmat daripada hati Nabi itu, iaitu yang rahmat untuk syaitan dan jin. Sebab Nabi ni kalau tak buang yang tu, Nabi tak berani pun rejam puak-puak jin syaitan. Maksud nak doa a'udzubillahi minasyaitanir rajim pun tak berani. Sebab Nabi rahmat pada jin dan syaitan tadi. Bayangkan Nabi dibina atas rahmat, termasuk jin syaitan pun dapat rahmat daripada dia. Tapi sebab Allah nak buang, Allah buang rahmat Nabi, sayangnya Nabi ni pada jin dan syaitan yang dilaknat ni, lalu Allah buang. Yang tu dia panggil dibuang bahagian syaitan daripada hati Nabi. Bukan dalam hati Nabi ada syaitan, bukan. Maksud bahagian rahmat Nabi pada syaitan. Nampak? Boleh faham tak ni? Tuan-tuan masa berat nak faham kan? Boleh tengok muka keru dah dia kan? Nampak tak? Kalau tu tak faham tak kan? Sebab ni kena tafsir dengan betul. Ni para ulama, hatta tafsiran ni guru saya Syekh Yusri pun sebut benda yang sama. Syekh Ma'ali Al-Maliki sebut benda yang sama. Guru saya Syekh Dr. Ali Jumaah sebut benda yang sama. Masuk ramai para masyayikh saya sebut benda yang sama. Dia kata takwil yang paling tepat, yang paling hampir sesuai dengan kisah ni adalah ni lah maksudnya. Dia buang bahagian dalam hati Nabi SAW. Bahagian syaitan bukan bahagian dalam hati Nabi ada syaitan. Bukan. Yang tu rahmat Nabi kepada syaitan. Kalau tidak, Nabi pun sayang cinta kepada syaitan juga. Nampak? Sampai tahap macam tu lah Nabi punya rahmat. Anda faham tu? Dah dibuka, dicuci, dibuang. Dia takkan buang saja. Itu yang dipanggil prosesnya ada tiga dari ilmu tasawuf. Satu, takhalli, cuci. Macam cawan, potong dalam ni. Kalau kita biar dia kotor habis kan? Takkan nak buang yang tahu dia kotor. Tak. Kita akan pergi ke apai ayam, kita cuci bagi bersih. Yang itu dia bagi proses takhalli, penyucian. Nabi dia cuci hatinya. Kemudian tahalli. Tahalli itu maksudnya nak hias balik, nak masuk balik benda yang elok. Lalu pada waktu tersebut, wa mala'ahu hilman wa ilman wa yaqinan wa islama. 4. Allah masuk ni riwayat Syekh Muhammad Al-Maliki dia boleh letak 4. Maksud dia gabung semua riwayat. Iaitu hati Nabi itu dah dicuci semua, dimasukkan dalam hati Nabi itu pertama hilman. Hilman ni apa? Hilman ni maksudnya kita bersikap lembut kepada orang yang kasar dengan kita. Yang ni susah kita nak buat. Orang tu kasar dengan kita, kita pun kasar dengan dia juga. Betul tak? Tapi para ulama, orang yang mewarisi akhlak nabawiyah,
Mereka ni kalau lagi dikutuk, lagi doa rahmat. Lagi dihina, lagi doa rahmat. Ini kelebihan. Guru saya di Mesir, antaranya Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Dia ni kalau orang maki kat dia, dia kata rahimakallah, moga Allah rahmat kamu. Ghafarakallah, ghafaralakallah, moga Allah ampun dosa kamu. Orang kata kat dia, hang Syiah, Kafiah, ahli bid'ah. Bapak Wahabi kata kat dia. Lain kali ni balas apa? Ghafarakallah, ghafaralakallah, moga Allah tak ampun dosa kamu. Rahimakallah, moga Allah rahmati kamu. Wa adkhalaka fil jannah, moga Allah masuk kamu dalam syurga. Kemudian dia kata, jangan lupa aku pada kamu masuk syurga. Ambil aku sekali. Kamu kata aku masuk neraka, aku takut kamu sebut aku masuk neraka. Mungkin betul apa yang kamu kata. Nampak tak? Kita ada orang puluh kita masuk neraka. Masuk neraka. Badan kau situ ya. Nampak tak? Nampak? Ni kapiah. Kapiah. Nampak tak? Nampak tak? Kita duduk balas tadi serupa tu juga. Nampak tak? Serupa tu kat badan. Dia memang teruk kat kita ni kan. Tapi ni para ulama dia ambil akhlak nabawiyah hilman. Hilman tu lagi kasar, lagi lembut Nabi. Lagi kasar, lagi lembut. Bukan lagi kasar, lagi nak lawan tak? Lagi lembut Nabi SAW. Sehingga berbirat tengkuk dia sampai merah. Arab Badui tarik rentak. Waktu dipusing ke muka Arab Badui, disenyum. Tu habis lembut dah tu hilman. Nampak tak? Susah nak dapat akhlak. Tu nama innamal ilmu bitahallum, kata Nabi. Hilman, kelembutan. Bila orang marah kita, kasar dengan kita, dia kena muskhah. Memang susah nak dapat. Dan ini Allah cipta macam tu dah. Nombor dua, iman. Iman. Yang ketiga, yakin. Yang keempat, Islam. Allah masuk. Mereka cerita. Lepas bila dicuci, maka dibawa dia berjalan. Ni tuan-tuan, antara yang disebut. Kalau kita baca dalam surah Al-Isra' tadi, kita akan tahu ada dua tempat yang Nabi singgah. Daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Tapi tuan-tuan tak tahu, di antara Masjid Haram ke Masjid Aqsa, tuan-tuan dan Nabi dibawa checkpointnya ada 4. Nabi dibawa singgah ke 4 tempat. Ringkas cerita dalam kitab ni, saya ringkaskan kepada tuan-tuan. Pasal burak-burak pun tak penting sangat. Cerita ni penting. Ini saya ambil bagian-bagian saja. Baik. Tuan-tuan ingat beberapa tempat yang Allah Ta'ala singgahkan Nabi. Waktu dibawa atas burak, Jibril duduk di belah kanan, Mikail duduk di belah kiri. Dibawa, dia pimpin Nabi jalan sampai ke penghujung. Dalam perjalanan tu Nabi singgah 4 kawasan, 4 tempat. 4 tempatnya apa? Yang pertama Nabi singgah, kata dalam kitab ni, iaitu Taibah. Taibah atau Taibah? Tak tahu Taibah. Ya Taibah, ya Taibah. Kan? Nanti dalam qasidah pun kan. Dia kata syiah pula dah. Kan? Kita panggil ya Taibah. Dia kata Taibah tu Ali. Pandai-pandai orang ni. Kan? Ketuk kepala pun tahu. Nampak tak? Dia pada apa sebut lah sebut. Bila budak-budak qasidah tu. Apa? Aku lupa dah saya pun qasidah tu. Saya pun tak tahu rajin qasidah pun. Kan? Suara tak pernah sedap pun. Tak ada nak menjelaskan. Baik. Dalam Taibah itu sebenarnya adalah nama bagi Madinah Al-Munawwarah. Tapi disebut dalam hadis riwayat ni dinamakan Taibah. Dulu nama asal Yasrib. Yasrib pun dia, Taibah pun dia, Madinah pun dia. Asal-asal namanya Yasrib. Yasrib ni dia ada makna yang tak elok. Last kali Nabi tegak menamakan Madinah sebagai Yasrib. Maksudnya Madinah nama asal buang dah. Nampak tak? Dulu batang bergunting La Bistari Jaya. Faham tak? Kata kalau pergi ke Selangor dan nak keluar. Saya bagi tadi di Pulau Subuh di Kuala Lumpur. Patah balik main ni. Nak Pulau Subuh bagi tadi. Jumpa mana ni? Jumpa haji kita kat Padang kan. Balik-balik Kuala Lumpur dia tu. Saya berhenti situ bukan saya pun nak jamak. Balik rumah nak jamak kan. Jadi tunggu je Zuhur. Dari Pulau Subuh bulanan kat sana. Jadi tuan-tuan, bila akan lalu ke Bistari Jaya, ditulis Bistari Jaya dalam kurungan bracket batang berjuntai. Itu nama lama. Bunyi macam dia macam kan. Orang dukung dia juga batang berjuntai, batang berjuntai. Dia macam ni lah. Nampak tak? Nampak tak? Duk berjuntai, hari berjuntai. Nampak tak? Macam panjang-panjang berjuntai kan. Jadi dah saya tukar nama Bistari Jaya. Elok sikit tak? Nama lama tak apa-apa bunyi lain macam ni kan. Kalau di Kelantan
pantai Cinta Berahi, betul tak? Cinta Berahi. Sekarang ni tukar nama pantai Cahaya Bulan. Cahaya Bulan. Pantai Cahaya Bulan. Cantik ni. Cahaya Bulan. Elok pula diri bulan. Kan? PCB juga lah. Dulu pantai Cinta Berahi. Cinta Berahi mana nak elok. Cinta Berahi. Tu yang banyak kondor-kondor begitu. Nama pun Cinta Berahi. Kalau nak lepaskan Berahi, lepas cinta itu lah. Dan sekali cinta, orang kata apa? Cahaya bulan. Dan yang ditukar. Nabi ni kadang-kadang dia nampak satu benda yang tak elok, dia tukar. Tukar apa? Kadang-kadang makna dia tak elok. Rasa dia tukar. Kalau elok, Nabi kekalkan. Nama-nama, contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nama dia bukan Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abdul Lata. Namanya Abdul Lata. Abdul Lata maksudnya hamba berhala Al-Lata. Dan Nabi tukar namanya, iaitu Abdullah ibni Quhafah. Nama betul dia Abdullah. Anta Abdullah, Nabi kata. Wahai Abu Bakar, kamu sekarang namanya Abdullah, bukan Abdullah Ta'ala. Tukar, sebab tak elok makna tu. Baik. Kemudian disebut juga oleh Jibril Taibah. Taibah kenapa? Kerana dari perkataan Taib, cantik, wangi. Sampai kat situ, waktu tu Nabi dibawa singgah ke situ. Hatta balau ardan zata nakhlin, banyak pokok-pokok kurma. Lalu pada waktu tu Nabi kita kata Jibril, "Injil, wahai Muhammad, turun pada burung tu, turun." Fa'al. Dia pun turun. Bila turun, kemudian dikatakan bawah tu, kemudian Nabi Jibril kata, "Fasalli hauna." Solat kat sini. Solat. Masuk setiap tempat Nabi pergi, Nabi akan solat 2 rakaat. Dan dah habis solat, Nabi ni waktu tu Nabi tak cakap, Nabi tak tanya. Pasal apa solat, kat mana? Dia tak macam Nabi Musa waktu dengan Nabi Khidir. Kerja tu tanya tak habis-habis. Tak ada tension orang tua tu pun. Kan? Tanya je. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Hang tak sabar sungguh Musa. Banyak songit. Nabi Muhammad istimewa. Dibawa perjalanan tu Isra Mi'raj, Nabi tak komen apa. Lalu Jibril yang tanya, "Atadrina aina tusalli? Aina sallaita?" Kamu tahu tak kat mana solat ni? Rasulullah kata, "Aku tak tahu." Qala sallaita bi Taibah wa ilaihi al-muhajirah. Kamu solat dekat Madinah sekarang ni, namanya Taibah. Di sini kamu akan berhijrah nanti. Nampak? Maksudnya Nabi sampai dulu dah. Nabi solat 2 rakaat kat mana? Dekat Masjid Nabawi yang ada sekarang ni. Nampak? Walaupun tak ada masjid lagi waktu tu. Baik. Singgah yang kedua, naik pula Burak jalan. Tak sampai lagi Masjid Aqsa, punya banyak pilihan. Ke satu tempat pula Jibril bawa. Tunjuk satu tempat yang baru. Tempat ni namanya kota Madian. Namanya Madian. Ada yang kata Madian ni banyak khilaf antara ulama. Ada yang kata di Jordan, ada yang kata di Saudi, dia kata ibadat yang soleh hari ini. Wallahu alam, bisawab tak tahu di mana satu Madian. Madian ni adalah tempat pohon Nabi Musa munajat dengan Allah. Nabi Musa munajat dengan Allah di pohon pokok tersebut. Dan dikatakan diciptakan ayat-ayat perkataan tu daripada pokok tu. Pokok tu cakap waktu Nabi Musa cakap. Bila sampai kat situ, sampailah kaki dia ni, burung ni, dia punya kaki dia, bila dia langkah sejauh mata mandang, dia punya langkah kuat. Sekali langkah sampai dah. Sekejap je, berapa second sampai terus Madian. Sampai dekat Madian, sama juga. Jibril kata turun, solat 2 rakaat. Habis solat, Jibril tanya, "Kamu tahu kat mana kamu solat?" Dia kata tak tahu. "Sallaita bi Madian inda syajarati Musa." Kamu solat dekat Madian di sisi satu pokok Nabi Musa. Baik, saya faham kan? Saya ringkaskan saja. Yang ketiga pula, selesai daripada itu, pergi yang ketiga. Nabi dibawa pula pergi ke Bukit Tur Sina. Kalau orang Mesir dia tahu Tur Sina. Bukit Tur Sina ni kalau tetap pergi Mesir, dia jauh sikit daripada Panarah. Berapa jam? Tak ingat saya. 9 jam ada? 10 jam. Kalau pergi musim sejuk, memang sejuk lah. Atas Bukit Tur Sina tu dia ada bersalji sikit atas Bukit Tur Sina tu. Kami pergi. Di situ juga ada ukiran ataupun batu yang mana dikatakan asalnya situ tempat Al-Ijli. Al-Ijli maksud dia apa? Lembu yang dia perlu sembah tu, Musa tu. Di situ juga. Bukan Ijli, Samiri. Ya. Baik. Jadi ala kulli hal,
di Tusina di Mesir hari ni lah. Kalau ada rezeki tetap pergi Mesir, pergilah. Tapi dalam ni semua lockdown, Mesir tak boleh pergi lah. Mesir tak boleh pergi, Jordan tak boleh pergi. Ingat tak boleh pergi Mekah, pergi Mesir. Ada orang tanya, Ustaz bawa pergi Mesir tak? Bawa juga, tapi sekarang tak boleh. Baik, sampai kat situ juga tempat munajat Nabi Musa AS. Munajat nombor 2, Tusina. Kami dulu pernah naik kapal ke atas, tapi penat lah. Muda-muda okey lah, pun penat lah. Orang tua-tua tu kan tak naik dah. Tengok menanggung kat atas kan. Kita Jabal Rahmah pun tak boleh naik dah kan. Gua Hira tak silap saja tinggi sikit daripada Gua Hira, berjam juga. Kemudian pada waktu tu sampai kat situ sama juga solat 2 rakaat. Tanya, kamu solat kat mana wahai Muhammad? Tahu tak? Tak tahu. Sallaita bi Turi Saina haitsu kallama Allah Musa. Di sini lah Allah bercakap dengan Nabi Musa juga. Kawasan Turi Saina. Tempat yang ketiga. Tempat yang keempat, iaitu apa dia? Iaitu Baitul Laham. Baitul Laham ni apa? Baitul Laham ni hari ni dekat Baitul Maqdis. Baitul Laham ni adalah tempat kelahiran Nabi Isa AS. Para guru saya tak tengok. Waktu Isra dan Mi'raj, Allah bawa Nabi pergi tempat kelahiran Nabi Isa. Tiba-tiba pokok Wahabi yang ini kita pergi tempat lahir Nabi, dia halang, dia sekat. Tempat kelahiran Nabi Isa AS, Nabi turun kat situ, solat 2 rakaat. Kalau tempat kelahiran Nabi Muhammad, lebih daripada itu lagi. Hari ni kalau tuan-tuan pergi kat Mekah, tempat kelahiran Nabi ni, tuan-tuan keluar daripada Marwah, ada bilik yang tandat, tuan naik atas lagi. Ni atas lagi tak, sampai nampak ada maktabah. Sekarang ni di situ, di belakang maktabah tu, maktabah di perpustakaan. Belakang perpustakaan tu, dia ada parking van-van jenazah. Jadi jenazah semua pergi situ. Kalau tuan-tuan, lah duduk tanggung. Dulu tanggung tak, lah pakai ni, pakai kereta yang golf tu. Tu kereta golf tu, panggil apa tu? Panggil apa? Bagi. Bagi. Istilahnya bagi. Dia meletak dan bagi naik dah tu ya. Kalau sampai kat situ, masuk dalam van. Laju semua. Tak ada minyak. Dia pun naik bagi ya. Masuk dalam masjid tu, bawa keluar, sampai ke situ. Itu tempat dia. Tempat kelahiran Nabi tu adalah maktabah tu. Dalam maktabah tempat kelahiran Nabi SAW. Dia buat sekat, letak pun apa kat luar, tak boleh masuk. Puak-puak Syekh ni kata, tak ada apa sini, tak ada apa. Padahal disebut oleh Al-Imam Al-Jazari rahimahullah dalam kitab dia Arfut Ta'rif tentang Fi Maulidi Syarif. Dia kata tempat kelahiran Nabi itu mutawatir. Apa maksud mutawatir? Maksudnya diketahui dan dikenali oleh orang Mekah keturunan demi keturunan. Dijaga tempat kelahiran Nabi itu sampai hari ini. Tiba-tiba mai kat perempuan ni kata tak ada apa berlaku kat sini. Nabi tak lahir kat sini. Konon-konon yang elak pada syirik. Tak ada yang orang pergi situ pergi sujud, tak ada. Orang pun tak i'tiqad situ tempat sujud, nak sembah batu, tak ada. Cuma cerita tadi lah, Nabi Muhammad SAW, Allah ajak dia, Jibril bawa dia pergi tempat kelahiran Nabi Isa AS. Solat kat Baitul Laham. Inilah tempat kelahiran Nabi Isa AS. Solat sini 2 rakaat. Apa? Sallaita bi Baitil Lahmi haitsu wulida Isa bin Maryam. Inilah tempat kelahiran Nabi Isa. Maksudnya bahawa semua tempat bersejarah ni ada nilai keberkatan. Kalau tidak, Allah tak bawa Nabi pergi. Apa faedah pergi tempat kelahiran Nabi? Tempat kelahiran tak ada pun Nabi kat situ. Sebab yang tinggal kat situ, ya baqamihu atharul barakah. Yang tinggal kat situ kesan-kesan berkat ada lagi. Kita pergi mana-mana sekalipun, tuan-tuan, rumah Nabi dekat dengan Marwah, dekat dengan wilayah rumah Nabi tu. Dia sebut oleh para guru saya, kalau kita tak boleh solat sunat dekat Maqam Ibrahim, tuan-tuan boleh pindah solat sunat dekat rumah Nabi SAW. Rumah Nabi tempat Isra Mi'raj dah situ lah. Isra Mi'raj ni dah situ. Kalau tuan-tuan nak tahu, dia kena tunjuk dengan paparan lah, gambar. Kalau dia keluar daripada Marwah, tuan-tuan pusing belah kanan, ada bilik ayam belah kiri, depan tuan-tuan tu lah anggaran rumah Nabi. Ada yang katakan bilik ayam tu rumah Nabi, tapi kebanyakan guru saya sebut di situlah rumah Nabi. Pintu nak tahu rumah Nabi tak mana, dia berdepan dengan pintu Syaibah. Syaibah ni pintu dulu nak masuk ke Masjidil Haram, nak terus masuk ke Kaabah. Dulu di situ ada satu pintu di tengah-tengah Kaabah. Sebelum Kaabah tu, ada pintu nama pintu Babus Salam.
Tapi kan baru salam dekat Madinah tu. Tapi buang dah. Ni cerita lama dulu. Nabi masuk kat pintu tu lah. Hari-hari Nabi masuk Masjidil Haram, masuk ke pintu tu. Pintu tu berdepan dengan rumah Nabi. Jadi itu sebab ulama buku saya kata rumah Nabi berdepan dengan tu. Pintu Syaibah ni bukan berdepan dengan wilayah tu. Dia ke sini-sini. Jadi tuan-tuan, situlah rumah tapak rumah Nabi SAW. Jadi kawasan-kawasan tu tapak yang Nabi berpijak. Rumah Nabi tu lah Nabi dapat wahyu. Rumah Nabi tu lah lahir anak-anak Nabi. Rumah Nabi tu lah Isra Mi'raj. Semua berlaku dalam tu lah. Selama hampir puluhan tahun duduk di rumah tu. Jadi tak berkat ke situ. Bukan sekadar tempat lahir dah sikit. Bawah rumah Nabi, kawasan tu semua berkat. Jadi kita digalakkan sunat pergi kat kawasan tu, solat 2 rakaat, solat kat situ dengan berdasarkan kisah ni tadi. Tidak apa faedah pergi tempat lagi ni. Baik. Kemudian kata pengarang kita, nama dia lah, semua. Bukan dia dah lama, dekat ni sekolah tu. Lain kali sambung. Saya merah bukan dia habis semua. Kan, kita naik atas lagi ni. Naik atas lagi kira habis kan? Habis baik. Tuan-tuan, dalam apa jua perjalanan hidup Nabi ni, mesti akan ada satu gangguan. Gangguan ni dalam hidup kita mesti ada, iaitu gangguan daripada syaitan dan jin. Hal ni paling kita takut sekali. Tuan-tuan jangan kata Nabi pun tak kena sihir. Nabi pun pernah kena sihir. Faham tak? Cuma Nabi kena sihir. Disebut oleh para guru saya, sihir tu tak dapat kawal badan Nabi, jiwa Nabi. Nabi punya badan dia tak dapat kawal. Hati Nabi tak dapat kawal. Yang tu je. Tapi Nabi pun pernah kena sihir dengan seorang lelaki daripada Yahudi namanya Nabi Al-A'sam. Nabi Al-A'sam ni dia sihir Nabi. Dia ambil sebisan rambut Nabi yang Nabi sikat. Berapa helai rambut Nabi tu dibawa, kemudian dipuja, kemudian diikat dengan diikat dalam bekas disebut dalam kain, dia tak silap kain. Lalu dia cucuk dengan jarum dan diletakkan di dalam telaga di kampung orang Yahudi ni. Yahudi ni paling dengki dengan Nabi. Dan sekali dia sihir Nabi. Ini disebut dalam kisah dan kitab Sahih Al-Bukhari. InsyaAllah kalau izin Allah pada bulan hadapan. Kadang nak baca kitab lain, tapi saya tukar kitab ni lah. Sebab kitab ni mungkin senang sikit. Kitab tu baru dicetak, ini mungkin tak dapat kot. Nanti kali kita habis kitab ni, baru baca kitab tu. InsyaAllah pada bulan depan kita punya istimewa kita, pada bahagian saya ataupun turn saya lah, ataupun kita panggil apa, sesi saya akan baca kitab Mukhtasar Abi Jamrah. Mukhtasar Abi Jamrah, ringkasan Sahih Al-Bukhari. Dia tak banyak. Mungkin dengar nama ringkas nama yang banyak tu. Ya, sebab Sahih Bukhari dah 7,000, ringkas punya berapa kan? Tak, semua sekali ada lebih kurang dalam 200, tak silap saya, 200 ke 300 hari, itu tak banyak. Tapi itu pun kita akan baca lah dalam istimewa nanti insyaAllah. Itu bahagian saya lah, yang Ustaz Lee kata tanya nyari lepas lah, saya pun tak tahu kan? Tapi itu lemah je lah, tak kira kita apa pun main. Nampak lah. Baguslah buat tentang buat kuliah macam ni bagus. Baik. Jadi gangguan ni benda biasa. Termasuk waktu Isra Mi'raj Nabi diganggu. Kisah ni masyhur. Ganggu oleh satu jin Ifrit. Waktu tu Nabi tengah naik atas burak. Masa Nabi naik atas burak, Nabi toleh pusing ke belakang banyak kali. Waktu dibawa oleh Jibril, pusing ke belakang. Nabi pusing, Nabi tengok sesuatu. Jibril tanya, kamu tengok apa Muhammad? Dia kata, aku tengok jin belakang tu. Dia dikatakan bawa satu obor api. Serta bawa obor api. Tujuannya nak tarik perhatian Nabi. Dia, syaitan jin ni pun ada unsur. Ada satu kes seorang sahabat saya tu yang tak gambar. Waktu malam langsir belakang. Waktu siang langsir sini belakang. Tiba-tiba pusing belakang. Bakar je lah. Ni rumah tu masuk dalam ban. Saya pun kata cari orang dekat. Bakar. Ni punca je. Bagi ni kita ada berapi tak? Tidak boleh api. Rasulullah ni kullama iltafata ra'a. Setiap kali dia pusing nampak dia. Jibril kata kat dia, Jibril ajak kat Nabi satu doa untuk mengelak daripada gangguan jin ifrit. Nabi, dia kata Jibril, ala u'allimuka, nak tak aku ajak?
kalimatin taquluhunna. Kamu baca doa ni, kamu baca kat dia. Bacalah, kamu cakap doa ni. Nak tak kau nak? Idza qultahunna qafi'at syu'latu. Bila kamu baca ni, dia punya api yang dia nyalakan nak suar ke muka kamu tu, dia cuba nak tarik perhatian kamu tu, akan terpadam. Wa kharra li fi, jatuh akan muka dia ataupun mulut dia. Api tu terpadam, barang jatuh ke muka semula. Jatuh ke muka jin tu semula. Kalau di Mesir, guru saya pernah sebut. Tapi dia ada cara, dia bukan baca yang itu jadi dah. Ada cara tu kena untuk lain lah. Tanya kau Ustaz Isa. Dan untuk lain tu, ni saja cerita ni. Dia bagi sikit, simpan sikit, habislah modal. Mana cilat kena cerita panggil lah. Tak apa lah. Tu sesi kedua pula. Tu trik suruh panggil lagi. InsyaAllah kita istimewa, kita akan cerita ada rezeki insyaAllah. Baik. Iaitu, saya kata sama juga, doa ni juga. Kalau kita ni, ada orang teringin nak hantar sihir. Ada orang nak hantar sihir kita. Kan ada seorang ustaz, nak balas sihir dia macam mana? Oh tak ada balas. Dia nak balas tu. Habis tu, ada juga dia seumpama balas, tapi tak balas. Apa dia? Iaitu menolak sihir tu makan tuan. Nampak sihir tu makan tuan. Tapi kalau boleh janganlah, tak buat lah. Sihat dah lah. Nabi sebut dalam hadis waktu Nabi kena sihir. Nabi sihat. Aisyah kata, ya Rasulullah, hang tak pergi, ya Rasulullah, kamu tak pergi cari kan lagi Arab Saudi bunuh dia. Sihir balik dia. Contoh kan kita nak, ya Allah, balaslah balik kan. Tak payah balas. Nabi kata, faqad afanillah. Allah Ta'ala dah sihatkan aku. Cukup dah tu. Kita berubat, kita ruqyah, dah sembuh, dah okey, clear, okey, cukup. Nak balas nanti kat dunia, takut tak setimpan. Apa yang dibuat kat kita balas balik, takut lagi teruk apa yang dibuat pada kita. Betul tak? Dan sekali siapa yang jahat, siapa yang teruk, siapa yang berdosa? Kita yang berdosa. Tak ada benda cara nak balas balik, tak ada. Balas balik yang setimpan nanti akhirat nanti insya-Allah. Allah akan balas balik. Jangan risau. Kita jangan berfikir akan nak balas-balas. Tapi kalau nak juga, tapi ni bukan balas. Ni maksudnya tolak benda tu pergi balik ke orang tu. Jangan sampai kat kita. Doanya nampak doa. Antaranya, tapi adalah macam lain yang kita kena amalkan juga. Lalu Rasulullah kata, bala ya Jibril. Ya betul. Tak apa Jibril, hang cerita kat aku. Apa dia doa? Jibril ajak, hadis ni hadis yang sahih. Ni bukan hadis tak sahih, hadis yang sahih. Dalam kitab riwayat Ibnu Sunni dan sebagainya. Apa dia? A'udzu bi kalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas samai wa ma ya'rudu fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wa fitanil nahar wa min syarri tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Tak apa saya amalan saya hari ni lah, bila naik kereta ke, bila nak berdoa ke mana-mana tempat. Kalau amalan ni kita pun tak tahu, dan amalan ni juga sesuai juga untuk penyakit-penyakit wabak yang perlu ada. Kita niatkan juga sekali. Apa saja doa ni tuan-tuan, baca doa apa pun, dia bukan semestinya ada satu makna saja tak. Saya ulang balik sekali dengan makna dia. Nanti doa ni nanti kemudian cari sendiri. Ada dalam kitab ni. Kitab ni nantilah yang jadi insya-Allah. Tentang buka Kifayatul Muhtaj ada doa ni. Kalau dalam kitab ni pun ada Isra Mi'raj ni pun ada. Harga dia 10 Saya tak jual ni satu dia dah. Tak ada orang minta. Saya tak jual. Jadi negara saya bawa insya-Allah. Tahun depan Isra Mi'raj. Tapi tuan-tuan tak ada sebahagian tuan-tuan tak ada waktu tu dalam kubur. Kan? Kok lah kita pun tanya orang kita bukan dia sampai dia terbang kan. Tapi doa ni amal. Apa dia? A'udzu bi kalimatillahi tammat. Baik. Kalau dalam riwayat ni dia disebut a'udzu bi wajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammat. Boleh katalah. Iaitu aku berlindung dengan Allah daripada kalimah-kalimah yang sempurna. Allati yang mana la yujawizuhunna barrun wala fajirun. Kalimah ini iaitu tidak akan ada yang boleh kita sebut kalau di sini maknanya kita bawa mana. Okey. Dia kata apa? Iaitu yang tidak mampu menandingi kalimat itu oleh barrun wala fajirun.
Orang yang baik atau orang jahat. Maksud kalimah Allah Ta'ala yang sempurna ni tak akan boleh dilawan oleh orang baik atau orang jahat. Baik. Wa min syarri ma yanzilu minas sama. Ya Allah, dengan kalimah tu aku minta berlindung daripada kejahatan yang turun daripada langit. Kita tak tahu lah, sakit, demam, jin yang terbang, kita pun tak tahu. Wa min syarri ma ya'rudu fiha. Semua musibah, hasutan syaitan, jin ataupun penyakit yang naik ke langit, yang beredar dalam udara ni, kita pun tak tahu kena kita ke tidak. Kemudian wa min syarri ma dhara'a fil ard, aku minta berlindung dengan kalimah tu yang sempurna, apa yang kamu telah ciptakan di atas muka bumi ini daripada segala musibah bala. Minta berlindung semua yang penciptaan yang kamu cipta. Wa min syarri ma yakhruju minha, dan juga segala apa yang telah kamu keluarkan daripada kejahatan yang ada dalam perut bumi. Semua sekali. Okey. Wa min fitanil laili wan nahar, daripada fitnah di waktu malam dan siang. Fitnah yang datang, jin ke setan ke apa ke musibah mana waktu malam zaman. Dia sebut ada, kalau dia ni anak dia kerja menangis, tak mana. Sebab bunyi dia main, dia minta buat ayam. Anak dia menangis, kerja menangis, budak umur 23, bukan 3 bulan, 23 tahun dah. Dia kerja menangis, tetap malam, start pukul 12, pukul 5, nangis, tetap malam, detik. Dia letih dah usah tak malam ni. Itu juga yang antaranya saya suruh dia baca doa ni. Baca doa ni. Tapi insya-Allah menangis tu kurang. Saya kata nampak dah ada terlibat dah. Dia kata nampak, saya nampak, dia tak tahu, dia budak dia nampak. Dalam umur 3 tahun tak boleh nak cakap, dia nampak. Dia menangis. Tak apalah tuan-tuan, ni kita takut. Wa min, yang last sekali, fawariqil laili wan nahar, dan segala yang datang, terbang yang datang, fawariq maksudnya yang datang, yang ketuk pintu rumah ke, ketuk lebih buang, yang terbang main pada rumah kita di waktu malam dan siang. Illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman, melainkan yang datang tu bawa rahmat, bawa rahmat, bawa rezeki. Contoh malaikat yang datang rumah kita, kadang jin, kadang setan, kadang malaikat tak apa, alhamdulillah. Tapi yang kalau datang tu, yang datang tu fawariq, untuk bawa benda yang jahat, itu kita takut. Nampak tak? Jadi doa ni falkaf balifi wa tafi'at syu'latu. Tiba-tiba dalam riwayat yang cerita, api ni tadi terpadam, lalu bara jatuh ke muka jin ifrit. Dia pun jatuh bawah. Dengan doa ni saja. Nampak tak? Doa ni masyhur dalam kisah-kisah dalam kitab-kitab Isra Mi'raj. Saya doa sama tak tahu apa dah. Sebab saya duduk Isra Mi'raj tak tahu kan. Kita tak nak cerita ni kot kan. Ini muka surat sebelah, ni peristiwa pertama waktu Nabi Isra, benda yang ganjil. Benda ganjil ni tak sempat cerita. Dah 9.40 dah, kita dah pun nak jadilah. Wallahu a'lam. Saya cerita ni pendeknya, ada 10 muka surat dah. Kira banyak 10 muka surat tu. Daurah yang pendek, ambil cerita je. Paling cepat dah tu 10 muka surat tu. Dan kita faham lah kan. Tengok muka dia tak puas hati. Sabar, buat tenang. Tu saya kata tadi, nama pun ceramah, bukannya daurah. Kita ambil faedah-faedah dia. Antara faedah dia tuan-tuan, saya nak sebut kat sini adalah bahawa daripada kisah-kisah ni tadi, semua tanda-tanda yang Allah Ta'ala tunjuk. Itu sebab Allah abadikan dalam satu surah. Nombor yang kedua, kita kena pakai iman seperti mana iman Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq digelar dengan As-Siddiq kerana dia percaya apa yang Nabi bawa. Waktu tu bila orang kata ke Abu Bakar, kawan kamu Muhammad, dia kata di Isra waktu malam ni, daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa sampai waktu pagi, kamu percaya tak? Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Lau kana ab'adu min zalika la saddaqtu." Kalau lebih jauh daripada aku pun aku lagi percaya. Bagaimana hati iman Abu Bakar As-Siddiq? Itulah iman dia bila ditimbang dengan satu bahagian dan ditimbang iman semua makhluk, berat iman dia. Iman dia yang satu tu bila ditimbang dengan iman seluruh makhluk yang ada atas muka bumi, berat lagi iman dia. Berat iman dia kepada apa? Tasdik, percaya. Ambillah contoh para sahabat yang bila Nabi cakap apa pun dia percaya. Percaya. Kisah yang terakhir sebelum nak berhenti untuk manfaat kita semua hari ini. Kisahnya seorang sahabat yang percaya sungguh dengan janji Nabi. Nama dia Abu Dahdah. Abu Dahdah ni satu riwayat cerita
ada seorang anak yatim, tapi dia dah tua dah. Ayah dia meninggal, tinggal satu kebun tanah. Tanah ni dia pergi tengok-tengok, ada satu pokok yang bukan pokok ayah dia, tapi pokok kawan ayah dia tanam kat tanah tersebut. Dia nak buat perenggan, nak buat pagar tanah, nak buat pagar. Lalu dia pergi jumpa kat tuan yang punya tu. Dia katakan nama lelaki ni Abu Lubabah, tapi dia ni kalau di Madinah, dia ni tarik hidung masing, cakap tangkai jari. Dia ni kedekut sikit. Pokok tu kan kita biasa dia berlaku, tanah kita orang lain tanah pokok. Masalahnya buah tu kita tak boleh makan sebab pokok tu dia punya. Dia pun tak boleh makan buah tu sebab tanah tu kita punya, jadi pening. Pening ni, jadi pening kalau orang tanya kat saya, Ustaz, buah, ada yang cerita yang tangkai ranting masuk rumah dia. Mana macam cerita ni? Kan, tanah tu batang pokok dalam tanah kawan tu. Dia punya, kita panggil dula kan, Julai pokok tu masuk ke rumah kita. Hati yang pening tu, dia jatuh buah tu kat rumah saya, Ustaz. Kira buah tu siapa punya? Sama ke hukumnya? Buah tu dia punya, tanah tu hang punya. Jadi siapa punya jadi kan? Nampak tak? Kalau dua-dua pakai orang tak apa dah, tak apa. Buah tu jatuh kat tempat hang punya, tak apa. Ambil dia ke mana pun. Dia faham tak? Ni dah, dia tak nak pakai dah jalan ayah dia ni kan. Pokok tu masih ada, pokok kurma, sebatang tu saja. Pergi kat kawan tu, dia kata, pakcik, ayah saya dah meninggal. Saya nak beli pokok pakcik ni sebatang. Bukan ada buah pun, tak buah dah. Ada pun pakcik bagi dia kat saya. Dia tak mau, jual pun tak mau, bagi pun tak mau. Cerita dia ni, Abu Lubabah punya kedekut sungguh. Last kali tak tahu idea nak buat macam mana, dia pergi jumpa Rasulullah dengan Rasulullah. Ayah saya meninggal, ada pokok ni orang ni punya. Saya tunjuk kepada dia, tak mau ya Rasulullah. Rasulullah panggil Abu Lubabah. Abu Lubabah, kawan ni dia nak pokok kawan kami punya, sebatang tu dia. Jadi kau bagilah kat dia. Rasulullah kata, fa in tasaddaqta laha tasaddaqta biha lahu, kalau kamu sedekah pokok ni kat dia, fa inna laka nakhlatan fil jannah, bagi kamu satu batang pokok dalam syurga. Allah, ni nak tengok uji dia percaya ke tak percaya. Yang kita tak izin, hang bagi pokok ni, hang dapat satu batang pokok di syurga. Kau faham tak? Satu batang pokok di syurga. Kalau dah Nabi jamin dapat batang pokok di syurga, berarti Nabi jamin masuk syurga lah. Tidak dapat batang pokok kat mana? Masuk syurga dulu, baru dapat batang pokok. Betul tak betul? Tu logik akal dia. Kata nampak batang pokok, cik ya, biasa lah Ustaz. Biasa. Jadi kena faham 3 lapis juga. Kalau dah Nabi janji batang pokok surga, batang pokok kurma dalam surga, sebatang dalam surga, maksudnya kamu masuk surga dulu baru dapat pokok. Takkan tak masuk surga dapat pokok ke? Pokok dalam surga.